Selamat pagi, salam sejahtera. Satu lagi pembongkaran. Kabar angin yang pastinya mencungkil hati Muhyiddin Yassin. Membuatkan hatinya gundah gulana. Membuatkan hatinya tak boleh tidur malam. Boleh tidur ke malam. Saudara-saudara sekalian, di Malaysia ini, jangankan kabar benar, kabar angin pun boleh jadi benar. Ada satu kabar angin mengatakan bahawa berlaku pergolakan di dalam Parti Bersatu. Baru-baru ini ada tular berita angin kabar bahawa berlaku pergolakan dalam Parti Bersatu berkaitan dengan penerimaan akar umbi terhadap Khairi Jamaluddin apabila ditawarkan jawatan besar dalam Parti Bersatu. Ada akar umbi Bersatu yang terima, ada akar umbi Bersatu yang tak setuju, ada pemimpin Parti Bersatu yang setuju, tetapi ada juga yang tak bersetuju. Hari ini pula kabar angin bergolak lagi apabila diberitakan, dilaporkan sayap Bersekutu Bersatu bergolak. Ini persoalan besar yang hanya mungkin boleh dijawab oleh Muhyiddin Yassin. Kalau sebelum ini Muhyiddin kata Perikatan Nasional adalah parti gabungan yang paling stabil. Perikatan Nasional adalah parti yang tidak ada masalah dalaman langsung. Ada pepatah Melayu kata, sedangkan lidah boleh tergigit, ini kan pola suami istri. Sedangkan suami istri pun boleh tergigit, apakan pula parti politik. Begitulah pepatah Melayu kan, sedangkan lidah tergigit, apakan pula suami istri, dia bilang. Jadi apabila Muhyiddin Yassin kata Perikatan Nasional adalah gabungan yang tidak ada masalah langsung, tiada persengketaan dan apa dicakap hampir sempurna, mungkin itu adalah kabar yang boleh kita persoalkan apabila satu berita laporan ini kita terima, sayap Bersekutu Bersatu bergolak, itu persoalan. Sayap Bersekutu Bersatu dikatakan sedang bergolak selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta-merta. Rupa-rupanya ada juga berlaku yang kita tak tahu. Kita pun tidak tahu. Saya secara jujur baru tahu hari ini dengan membacakan pendedahan ataupun laporan berita ini. Apabila sekurang-kurangnya 3 pemimpin penaja Bersekutu Bersatu dipecat serta-merta. Apa sebab mereka dipecat ya? Menjelang PRN lagi nih. Sayap Bersekutu Bersatu dikatakan sedang bergolak selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta-merta. Ini di tengah-tengah persiapan menghadapi pilihan raya PRN akan datang. Penolong Setiausaha Sayap Bersekutu Bersatu Dr. Richard Ng memaklumkan perkara tersebut melalui satu surat bertarikh 16 Jun 2023. Katanya, dia mendapat arahan bahawa pelantikan ahli jawatan kuasa penaja Sayap Bersekutu Bersatu Kebangsaan yang sedia ada telah ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Satu jawatan kuasa penaja yang baru sedang dalam proses pelantikan, kata beliau. Sehubungan dengan itu, pemimpin yang dipecat diminta untuk tidak menggunakan jawatan yang lama dalam sebarang surat mesurat dan komunikasi dengan masyarakat, kata Ng dalam surat tersebut. Namun, surat itu tidak menjelaskan siapa yang memberikan arahan pemecatan tersebut. Surat itu juga tidak menyebut nama pemimpin yang dipecat. Jom kita cuba rungkai. Siapakah pemimpin yang memberikan arahan untuk pemecatan tersebut? Coba teka. Agak-agak siapa? Dalam Parti Bersatu, pemimpinnya yang paling besar ialah Presiden. Presidennya ialah Muhyiddin Yassin. Tapi dalam Ketua Blok Pembangkang, ketuanya ialah Hamzah Zainuddin yang juga merangkap Setiausaha Agung Bersatu. Dalam gerak kerja, biasanya Setiausaha yang akan membuat kerja-kerja surat menyurat. Tapi dalam arahan dan keputusan, biasanya Presidenlah yang akan membuat. Namun demikian, kita pun tak pasti siapa orangnya. Tapi mungkin Anda ada clue dan jawabannya. Siapa yang bertanggung jawab memberikan arahan pemecatan itu? Dan yang paling penting lagi, apa alasan pemimpin itu dipecat dan siapa pemimpin itu yang dipecat? Siapa? Agak-agak siapa kan? Apa agak-agak siapa? Bukankah lebih baik pada waktu menghampiri PRN ini, lebih baik jangan pecat-memecat, lebih baik kukuhkan syaf di mana-mana
supaya tidak ada senjata peluru hidup yang boleh digunakan untuk menembak menjadi senjata untuk mengalahkan mereka sendiri. Itu dianggap bunuh diri. Beberapa sumber Parti Bersatu memberitahu Malaysia kini bahwa 3 pemimpin tersebut ini adalah cluenya. Naib Ketua Sayap Bersekutu Parti Dr. Mahaganapati Das, Ketua Penerangan S. Subramaniam dan Ahli Jawatan Kuasa M.U. Raja. Ketika dihubungi, S. Subramaniam mengesahkan dia telah melihat surat tersebut. Ya, saya boleh sahkan melihat surat tersebut. Ini adalah pemecatan kedua saya dalam masa 3 minggu, kata beliau. Aduh, kesian jugalah kan S. Subramaniam ini. Apabila dia kata ini adalah pemecatan kedua dia dalam 3 minggu. Aduh, ini teruk juga ini kan, sampai 2 kali dipecat dalam masa 3 minggu. Kali pertama saya dimaklumkan melalui teks WhatsApp sahaja. Kali ini surat dikeluarkan tanpa menyebut nama pemimpin yang dipecat, kata beliau. Saya menerima keputusan Chong untuk memecat saya kerana melantik dan memecat seseorang. EJK adalah kuasa beliau. Tetapi saya mengharapkan Chong dapat memberikan alasan yang kukuh ke atas pemecatan saya kerana pemecatan tanpa alasan akan memberikan impak yang tidak baik, kata beliau, merujuk kepada pengerusi Sayap Bersekutu Bersatu. Kata Subramaniam, perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Sementara itu, M.U. Raja Pulau berkata dia masih belum menerima surat pemecatan. Saya tidak menerima sebarang surat. Bagi saya masih EJK Bersekutu, katanya. Malaysia kini telah menghubungi pengerusi Sayap Bersekutu, Chong Fat Ful, untuk mendapatkan komen. Bersekutu Bersatu ditubuhkan pada tahun 2021 selaku sayap dalam parti yang mewakili ahli bukan Bumi Putra. Apa strateginya? Kita pun tak tahu. Apa pendapat kamu semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Nazilin Unity. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PRN 6 Buah Negeri sudah sah akan berlangsung beberapa hari saja lagi. Ini menjadi persoalan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah teruk. Di dalam pelbagai isu melibatkan PRN kali ini, isu yang paling panas sekali ialah melibatkan satu persoalan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kepada pemimpin PAS. Anwar Ibrahim bertanya, tak sokong PAS musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab, kata Perdana Menteri. Semua ini satu polemik di dalam pilihan raya. Persoalan-persoalan yang penting yang boleh menentukan kemenangan, yang menjadi batu penanda kemenangan kepada mana-mana parti politik yang bertanding. Namun demikian, persoalan hebat ini menjadi buah mulut di mana-mana termasuk media sosial. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan ini. Anda harus jawab. Pernahkah Anda dengar? Atau pernahkah Anda jawab? Ataupun tiada jawapan langsung, hanya pemimpin PAS yang boleh jawab. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak sokong PAS musuh Islam? Itu persoalan dia. Pemimpin PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan yang dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Beliau berkata ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Kata Anwar Ibrahim, apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tuh Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun. Ini mereka pemimpin dan Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Anar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Sama Gagah dekat Permatang Pauh hari ini. Sebelum ini, Sheikh Muhammad Zainul mengeluarkan kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas.
Namun, beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan, mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. Dua dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwa tak mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya akan membuka minda dan juga pastinya menjadi batu penanda kepada keputusan pilihan raya kali ini. Mengikut pikiran dan juga pendapat saya, persoalan ini kalau dijawab dengan tidak berhati-hati, ianya boleh menyebabkan PAS menerima bahana yang besar. Tapi kalau dijawab pula, ianya juga boleh memerangkap PAS. Oleh sebab itulah, persoalan ini sangat penting untuk cuba dijawab oleh PAS. Anwar Ibrahim melalui Malaysia Kini, laporan Malaysia Kini ini bersoal jawab kepada pemimpin PAS dengan satu soalan. Tak sokong PAS, adakah musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Itu sebabnya dalam beberapa kenyataan PDRM baru-baru ini, mereka melarang untuk berkempen menggunakan sensitiviti, terutamanya melibatkan 3R, yaitu agama, bangsa dan raja-raja. Apabila ianya digunakan dalam kempen, maka inilah yang berlaku. Beberapa perkara yang tidak elok dan sensitif menyebabkan perpecahan dalam negara ini. Anwar berkata, ini termasuk kenyataan bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah, kata Anwar lagi. Kalau betul, kata Anwar, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz menyokong beliau dan beliau pula bukan ahli PAS? Ini pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Sheikh Muhammad Zainul telah pun mengeluarkan satu kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah Berselawat pada 24 Jun lepas, namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. 2. Dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwah tapi mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Anwar Ibrahim. Ini persoalan yang amat besar yang perlu dijawab disegera oleh para pemimpin PAS. Itu saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan dan pendedahan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu pendedahan rasuah yang berlaku di KLIA. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia, Tiong King Sing, mendedahkan bahawa ada satu budaya yang memalukan berlaku di KLIA. Beliau mengatakan sudah waktunya mungkin SPRM perlu menyerbu ataupun menyergah KLIA untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, kata beliau lagi. Beliau mengatakan bahawa, kata Tiong, dia akan menyarankan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan. Seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Kata Tiong lagi, pendedahan yang paling mengejutkan kita ialah ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan
mahu dilepaskan, kata Tiong King Seng. Ini bukan pendedahan yang biasa-biasa. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita dan paling memalukan kita. Kata Tiong King Seng, saya diberitahu ada pegawai immigration yang meminta wang. Diberikan sekira pelancong asing yang ditahan mau dilepaskan. Yang mengejutkan lagi, dia memberikan nilai uang yang tepat. Tiong mengatakan, ada yang minta sehingga Rm3.000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asing. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara, menurut Tiong lagi, tambahan Rm3.000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala Rm12.000 untuk kos memproses visa. Bayangkan, ini jumlah yang paling besar dan melampau pernah saya baca. Kalau ini benar, bayangkan 3.000 campur 3.000, 6.000 campur 12.000, dia akan jadi 18.000 untuk seorang pelancong. Ini bukan melancong namanya, ini namanya diseksa. Asalnya mahu melancong menikmati keindahan negara Malaysia, tapi akhirnya merana durjana pula yang diterima. Kalau ini benar, memang betul-betul memalukan. Tiong King Seng dalam pendedahannya berkata, dalam kekecohan di KLIA yang dilaporkan berlaku ini, beliau berkata malah wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan, dan ini jelas melanggar undang-undang, kata beliau. Beliau difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan, katanya. Kata Tiong, dia akan menyerahkan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan, seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Saya turut diberitahu bahawa ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan kita, ada pegawai yang minta sehingga Rm3.000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan Rm3.000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12.000 lagi untuk kos memproses visa, katanya. Saya rasa ini satu perbuatan yang melampau. Dan saya rasa pendedahan ini mungkin ada kebenarannya. Perlu disiasat segera oleh pihak SPRM. Seperti mana yang ditegaskan oleh Tiong King Seng, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan ini, dia sudah merasakan bahawa sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara kita. Jangan sampai sudah nasi menjadi bubur, barulah kita bertindak. Jangan sampai nama kita sudah kotor di negara luar, baru kita bertindak. Kata Tiong King Seng juga, saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa apabila Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini menyatakan, mengakui, membongkar bahawa ada wujud rasuah di KLIA. Tiong King Seng katakan, kehadiran saya di KLIA membongkar rasuah. Wah, apa pendapat kamu semua? Kalau anda suka dengan pendedahan malam ini, sila share video ini, tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini isu paling hangat di media sosial ialah berkenaan seorang menteri kononnya menimbulkan kekecohan di lapangan terbang KLIA. Akhirnya, menteri yang bertanggungjawab tampil menyatakan kepada kita semua persoalan itu. Sebelum ini, ianya seperti
tidak berani didedahkan siapa menteri tersebut. Namun akhirnya menteri yang berani ini muncul menyatakan apa sebab beliau datang di KLIA dan siapa orangnya. Ikuti terus ulasan ini dan Anda harus dengar apa yang dinyatakan oleh menteri itu sendiri. Jangan dengar daripada orang yang hanya memutar belit cerita. Rupa-rupanya menteri yang dikatakan membuat kecoh itu sebenarnya telah pun membongkar rasuah di KLIA. Kita bersyukur sebab menteri yang datang itu, yang dikatakan menimbulkan kecoh itu, telah pun membongkar rahasia, membongkar rasuah di KLIA. Rupa-rupanya, kalau ikut apa yang diceritakan oleh menteri ini, rupa-rupanya di KLIA wujud rasuah. Adakah Anda tahu? Saya tak tahu. Baru juga tahu. Dan menteri ini ialah Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Menteri ini ada kaitan dengan KLIA sebab beliau tahu KLIA adalah pintu kepada pelancongan dan kesenian dan kebudayaan, melibatkan pelancong. Jadi itu sebabnya kita sangat-sangat bersyukur kerana menteri ini walaupun menimbulkan kekecohan, tetapi telah pun membongkar rasuah yang jijik berlaku di KLIA. Menteri akui kekecohan kehadiran saya bongkar rasuah di KLIA, kata Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing. Beliau mengakui dirinya adalah menteri yang dimaksudkan dalam kekecohan di Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam. Bagaimanapun, kata Tiong, kehadirannya di sana telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang. Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Aduh, ini memang memalukanlah kalau benar apa yang didakwa oleh Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ini. Memang betul-betul memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Pada mulanya, kata menteri ini, saya tidak mahu mendedahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal, kata beliau lagi. Namun, disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya, katanya, kepada satu kenyataan hari ini. Betul lah, apa tindakan Tiong ini? Beliau sebenarnya mahu membuat laporan itu secara bertulis kepada platform yang lebih baik, lebih praktikal tanpa menggunakan media sosial. Tetapi oleh kerana media telah pun menularkan perkara itu dan telah mungkin disalah erti, disalah tafsir, maka adalah sesuai. Dan saya tidak menentang pendedahan daripada Tiong ini melalui media sosial juga. Sebab kalau tidak, nanti orang akan guna itu sebagai satu peluru. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah PRN melibatkan 6 buah negeri. Jangan-jangan parti pembangkang, parti lawan sudah mengintai untuk memutar belit dan menggunakan isu ini untuk menjadi senjata menembak musuh mereka. Jadi baguslah. Tiong telah menerangkan dengan begitu baik sekali apabila beliau kata dia disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubunginya, maka ini penjelasannya. Tiong menafikan dakwaan yang menuduhnya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak imigresen. Kata beliau, saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya jika berbuat demikian. Makna kata, dia sedar bahawa apa yang dia buat itu akan boleh merosakkan reputasinya kalau dia benar-benar melepaskan pelancong asing itu. Maknanya dia tidak melepaskan pelancong asing itu sesuka hati kerana dia tahu bidang kuasanya dan tidak mahu merosakkan reputasi beliau. Jelas Tiong, warga China yang dibelanya sebenarnya ditahan tanpa diberi alasan atas sebab-sebab penahanannya. Katanya lagi, masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai imigresen dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Jadi ini masalah dia, misunderstanding, miscommunication.
Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak imigresen mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya, katanya lagi. Maknanya pelancong ini sedang bermasalah. Jadi, tiada masalahnya Menteri Pelancongan ini datang membantu. Karena itu tugasnya. Dia memang Menteri Pelancongan. Jadi apa salahnya Menteri Pelancongan membantu pelancong yang ada masalah ini? Mungkin karena kedapatan ada rasuah di sana, itulah yang menimbulkan kekecohan. Dan bukannya kehadiran Tiong itu yang menimbulkan kekecohan, tetapi kedapatannya rasuah itu. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi. Penjelasan Tiong dibuat selepas laporan Bebas News mendakwa seorang menteri yang tidak dinamakan telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa untuk mempertahankan seorang warga China yang dilarang memasuki Malaysia. Bebas News memetik sumber melaporkan menteri berkenaan mengetahui kejadian itu dan memasuki Balai Ketibaan KLIA tanpa terlebih dahulu memohon pas. Namun demikian, kata Tiong, sedangkan saya memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah soal Tiong? Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula, ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing, kata beliau. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila pun ia tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga mereka memberi kesan kepada kepentingan peribadi mereka soalnya? Menurut Tiong, dia telah melobi penterjemah untuk warga asing dari Timur Tengah, China dan India seawal Mac lagi untuk menyelesaikan proses ketibaan dan memastikan kecekapan. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysian Airports Holding Berhad, kata beliau. Dalam lawatan ke KLIA itu, saya turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, katanya. Menteri itu berkata menjadi isu biasa mengenai warga asing yang tiba di Malaysia dan telefon bimbit mereka dirampas dan tidak diberi alasan untuk penahanan mereka. Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.